Sekali lagi, jom channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Beranikah kerajaan kudeta adakan sidang parlimen khas? JLC yang tiada ahli parlimen tidak wakili rakyat. Tan 60, Teresa belasah PAS. COVID-19 jadi perangkap ekonomi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Presiden Pakatan Harapan yang bermesyuarat kemarin secara dalam talian membincangkan pertemuan Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam satu kenyataan, Majlis Presiden menjelaskan telah dimaklumkan bahawa Presiden Keadilan itu telah membincangkan penularan wabak COVID-19 dan keperluan mengadakan sidang parlimen khas. Tujuan pertemuan itu ialah untuk membincangkan langkah-langkah yang diambil termasuk belanjawan tambahan kerajaan dalam menangani penularan wabak ini. Majlis Presiden berpendirian bahawa sidang parlimen khas berkenaan COVID-19 wajar dan perlu diadakan sebelum tarikh 18 Mei 2020 yang diumumkan sebelum ini kerana proses semak dan imbang yang merupakan tiang seri demokrasi amat diperlukan termasuk sewaktu kita memerangi COVID-19. Sekiranya kerajaan enggan mengadakan sidang parlimen khas, Majlis Presiden berpandangan sidang mesyuarat pada 18 Mei perlu diadakan selama sekurang-kurangnya 2 hari bagi memberi ruang kepada ahli-ahli Dewan Rakyat membahaskan isu-isu yang berkaitan wabak ini, kata kenyataan itu. Seterusnya, Majlis Presiden berpandangan bahawa Jawatan Kuasa Peraturan Mesyuarat Parlimen perlu bertemu segera untuk membincangkan langkah-langkah yang wajar diambil bagi menyesuaikan peraturan-peraturan mesyuarat dengan nasihat dan arahan Kementerian Kesihatan dalam menjaga keselamatan ahli-ahli mesyuarat serta para petugas di Parlimen. Dan dalam isu COVID pun saya kaitkan juga dengan ulangi keperluan untuk mengadakan mesyuarat khas Parlimen. Supaya isu politik, usul undi tak percaya, kemungkinannya itu semua kita ketepikan dan kita tumpu hanya rancangan pemulihan ekonomi untuk rakyat, beberapa langkah keselamatan, PKP atau MCO, dan ini dapat dibincang bersama oleh semua ahli parlimen supaya mendapat satu konsensus. Ini termasuk mempertimbangkan kesesuaian mengadakan sidang Dewan secara dalam talian seperti yang diusahakan di beberapa negara lain menurut kenyataan tersebut. Oleh itu, kami turut mencadangkan agar satu pertemuan diadakan di antara Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Wakil Kerajaan dan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bagi membincangkan perkara ini pada kadar segera, tegas mereka. Kerajaan baru saja mengesahkan menerima sebanyak 300 juta dolar Amerika atau 1.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB yang telah dipulangkan kepada Malaysia oleh Kerajaan Amerika Syarikat. Muhyiddin berkata jumlah itu merupakan dana diperoleh semula hasil daripada penyitaan aset berkaitan 1MDB di bawah inisiatif pemulihan aset kleptokrasi oleh Jabatan Keadilan DOJ Amerika Syarikat. Beliau menjelaskan pemulangan 300 juta dolar itu bermakna dana 1MDB yang telah dikembalikan kepada Malaysia sama ada dalam proses bentuk hasil proses penjualan ataupun aset secara keseluruhannya kini berjumlah 620 juta dolar bersamaan 2.38 bilion ringgit. Rakyat turut gembira ini kerana selain membuktikan dakwaan Pakatan Harapan bahawa wang 1MDB dicuri adalah benar, jumlah itu akan membantu dalam mengisi kantung negara. Ingat, ia wang rakyat yang harus dikembalikan kepada rakyat, bukan untuk membayar allowance ahli parlimen yang menjadi pengerusi JLC dan agensi kerajaan yang mungkin tidak bekerja kerana wujudnya Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Namun persoalannya, beranikah Muhyiddin mengadakan persidangan khas itu sedangkan ahli kabinetnya
katanya asyik menerima kritikan daripada kalangan rakan mereka dalam gabungan Perikatan Nasional sendiri. Umum mengetahui pemimpin UMNO hampir setiap hari membangkitkan rasa tidak puas hati dan meluahkan kritikan terbuka terhadap prestasi Menteri-Menteri Perikatan Nasional, khususnya daripada Bersatu. Persidangan Parlimen akan menguji adakah Muhyiddin benar-benar mendapat sokongan majoriti ahli Parlimen, iaitu sekurang-kurangnya 112. Mampukah pengagihan ghanimah kedudukan dalam GLC menjadi dedak yang menutup mulut mereka? Kita tunggu apa jawapan Muhyiddin. Minggu ini, pihak yang melihat JLC sebagai ghanimah setelah berjaya menebuk atap atau masuk ikut pintu belakang dengan pihak yang mempertahankan mandat rakyat saling berbantahan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Parlimen, Datuk Taqiyuddin Hassan, dilaporkan berkata semua anggota Parlimen Kerajaan Persekutuan yang tidak dilantik sebagai menteri dan timbalan menteri akan dilantik mempengerusikan agensi dan syarikat yang berkaitan kerajaan JLC. Kerana mereka semua ini layak, mereka ini adalah ahli parlimen, katanya, seperti dipetik Malaysia Kini. Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat, Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki pula berkata, pelantikan ahli parlimen sebagai pengerusi JLC memperlihatkan kerajaan benar-benar bertanggungjawab kepada rakyat kerana mereka yang dilantik adalah dalam kalangan mereka yang dipilih oleh rakyat. Peranan mereka adalah mewakili rakyat memantau perjalanan sesuatu JLC, ujarnya seperti dipetik Berita Harian. Sebaliknya, pemimpin Pakatan Harapan menyelar tindakan mengagih-agihkan kedudukan pengerusi agensi kerajaan JLC di kalangan ahli parlimen di saat rakyat sedang kelaparan sebagai lucu malah satu jenayah. Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim berpendapat pelantikan seorang dua ahli parlimen yang memiliki kelayakan luar biasa untuk memimpin GLC boleh dipertimbangkan. Tetapi jika kamu jadikannya sebagai peraturan, setiap ahli parlimen akan diberi jawatan tambahan, ganjaran tambahan sedangkan rakyat sedang bergelut untuk mencari makan, ini bagi saya adalah satu jenayah. Justru kita akan menentang, katanya semasa persidangan akhbar dalam talian baru-baru ini. Sementara itu, ahli parlimen Amanah Sepang Muhammad Hanifah Maidin mencemuh hujah kononnya melantik ahli parlimen di GLC untuk mewakili rakyat. Alahai, cakaplah nak habiskan duit rakyat kan senang dan tak berbelit. Baru nampak jujur. Hujah ini seolah-olah GLC yang tiada ahli parlimen di dalamnya macam tak wakili rakyat. Maaf, siapa yang ajar ni? Mengulas mengenai dakwaan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan juga melantik ahli politik ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir, Muhammad Faiz Fazil berkata terdapat perbezaan antara GLC dengan agensi kerajaan atau badan berkanun kerajaan. Faiz sendiri telah dilantik sebagai pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, iaitu sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang diperbadankan menurut Akta 49 Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1971. Begitu juga Lembaga Pelabuhan Kelang atau LPK yang sebelum ini pengerusinya ialah ahli Dewan Undangan Negeri DAP Seri Kembangan Ian Yong Hian Wah. Janji 22 dalam manifesto Pakatan Harapan menyatakan Kerajaan Pakatan Harapan akan memastikan pelantikan ahli lembaga pengarah ke dalam GLC nasional dan negeri adalah daripada kalangan golongan profesional dan bukan berdasarkan kaitan politik mereka. Gerombolan kleptokrat memutar balik janji 22 itu sejak Pakatan Harapan masih berkuasa. Sedangkan ia jelas menyebut GLC bukan badan berkanun. Justru ahli politik Pakatan Harapan memegang jawatan pengerusi badan berkanun tidak bersifat komersial, bukannya GLC. Ini disahkan oleh Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad dalam bicara santai PKP bersama YB Khalid Samad seri 6 dengan tajuk Lantikan GLC Sogokan Politik kemarin. Khalid berkata ketika beliau berada dalam PAS, mereka menentang pelantikan ahli parlimen menguasai atau mengetuai GLC. Ini pun saya pun heran ya, kerana kenyataan yang kata nak lantik semua ahli parlimen ini datangnya daripada orang PAS. Dan kita dulu bila kita dalam PAS, memang soal pelantikan politik yang sebegini rupa, yang tak ambil kira kelayakan dan sebagainya, memang kita kutuk, ya? Memang kita serang. Ya? Dan kalau tak silap saya, baru-baru ni Cikgu Pa, Mustafa Ali, yang bekas Setiausaha Agung PAS pun keluarkan kenyataan mengkritik kenyataan yang dibuat oleh YB Taqiyuddin. Ya?
PAS ketika itu mempertahankan naratif bahawa urusan pemerintahan adalah hal yang amat penting. Ia hendaklah diamanahkan kepada ahlinya dan tidak boleh kepada selainnya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kekuasaan itu adalah amanah. Pada hari kiamat nanti, ia akan berubah menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan apa yang diamanahkan di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Itulah yang menjadi pegangan PAS pada satu masa dahulu. Tidakkah perebutan kerusi ketua GLC ini menunjukkan dengan jelas bahawa doktrin UMNO menguasai pemimpin parti itu? Minggu ini nampaknya PAS mahu merebut nama sebagai promotor asal penanaman buluh di negara ini daripada DAP. Kisah ini bermula apabila Menteri Perusahaan Peladangan dan Komuniti KPPK Kerajaan Tebuk Atap, Perikatan Nasional Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali menerusi satu kenyataan media status pembangunan industri buluh menyatakan penanaman buluh akan dijadikan sebagai game changer dalam rancangan Malaysia ke-12. Beliau kemudiannya disindir dan diejek oleh netizens penyokong Pakatan Harapan. Bukan kerana idea itu tidak bagus, tetapi rekod menunjukkan pada 3 Mac 2019 yang lalu, Khairuddin menyindir idea memperkenalkan tanaman buluh itu melalui kata-katanya. Satu lagi idea bernas daripada Menteri PH selain menoreh di musim tengkujuh, tanam buluh dan kelapa menggantikan sawit. Malah pemimpin Muslimat PAS Siti Zailah juga turut mengecam idea tersebut dalam perbahasan di Parlimen. Yang Dipertua, saya tertarik dengan apa yang dibahaskan oleh Yang Berhormat berkaitan dengan isu masalah ekonomi rakyat, terutama berkaitan dengan isu getah dan kelapa sawit yang semakin turun harganya. Tapi isu yang kita dah lihat, apa yang disarankan oleh Menteri di pihak Pakatan Harapan untuk tanam buluh. Jadi pada pandangan Yang Berhormat, adakah hasil daripada buluh ini dapat memberi hasil yang lebih lumayan kepada rakyat? Sebab kita melihat buluh-buluh yang ada sekarang pun belum tentu boleh memberi pasaran yang baik. Kini mereka bersilat untuk mempertahankan Khairuddin dengan mengutip sisa-sisa cerita yang tidak benar. Antaranya rencana yang ditulis oleh Ketua Penerangan PAS Negeri Melaka Haji Bakri Jamaluddin di Harakah Delhi terbitan 16 April 2020. Haji Bakri memuji kehebatan Khairuddin yang katanya berani menjadikan program memajukan industri berasaskan buluh sebagai game changer di bawah Malaysian Timber Industry Board atau MTIB dan bukan di bawah Malaysian Palm Oil Board MPOB. Sebaliknya, Teresa Kok lebih memilih untuk menukar sawit kepada buluh. Ditambah lagi dengan kenyataan beliau bahawa boleh menoreh di musim tengkujuh dan kempen minum 1 sudu minyak sawit setiap hari menjadikan Kerajaan Pakatan Harapan seperti pepatah Melayu retak menanti belah, kata Haji Bakri. Di mana silapnya hujah Haji Bakri? Teresa Kok dalam kenyataan balasnya menyebut beliau mempromosi penanaman buluh di bawah MTIB, bukan MPOB. Menurut Teresa, beliau giat mempromosi penanaman buluh sebagai tanaman baharu bagi Malaysia, termasuk membawa pegawai MTIB untuk memberi pembentangan kepada beberapa menteri besar dan barisan kepimpinan kerajaan beberapa negeri. Selain daripada itu, saya juga berjaya mendapat peruntukan sebanyak 6 juta ringgit dalam bajet 2020 untuk menubuhkan nursery benih buluh. Tulisan Haji Bakri yang menyatakan YB Menteri Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali berani menjadikan program memajukan industri berasaskan buluh sebagai game changer di bawah MTIB adalah tidak tepat kerana pelan tindakan pembangunan industri buluh telah pun bermula pada tahun 2011. Beliau hanya meneruskan dasar yang lama di bawah MTIB sahaja. Terasa juga menyanggah tuduhan bahawa beliau menyarankan para penanam sawit untuk lupakan sawit, tanam buluh. Ini adalah tajuk laporan yang sengaja diputarbelikkan oleh Akhbar Utusan Malaysia pada ketika itu. Ahli Parlimen DAP seputih itu juga membetulkan kenyataan mengenai minum minyak kelapa sawit dan menoreh dalam hujan yang didakwa disuarakannya. Untuk makluman Haji Bakri, minum 1 sudu minyak sawit setiap hari adalah kenyataan Tun Dr. Mahathir semasa beliau melancarkan kempen Sayangi Sawitku pada 24 Mac 2019. Ia sengaja diputarbelikkan oleh penyokong UMNO dan PAS untuk menghina kempen Sayangi Sawitku yang dimulakan oleh saya. Selain daripada itu juga, menoreh getah dalam musim hujan adalah kenyataan Lembaga Getah Malaysia LGM, kerana LGM memang telah berjaya mengeluarkan alat yang membolehkan penorehan getah dijalankan pada musim tengkujuh. Alat-alat seperti ini juga digunakan oleh penoreh getah di negeri Thai dan di Hainan, China. Saya suka mencadangkan agar Haji Bakri mengunjungi LGM untuk mendapat taklimat berkenaan rekaan ini daripada penyelidik dan ketua pengarah LGM sendiri, tegas Teresa.
Tak malukah ustaz memfitnah? Soal terisa. Haji Bakri sebagai seorang ustaz dan pemimpin PAS haruslah bercakap dengan menulis apa yang benar dan bukan memutabelikkan fakta mengikut kepentingan diri, kerana Islam telah mengajar kita bahawa fitnah itu adalah lebih buruk daripada membunuh. Perkara baik yang hendak kita lakukan hendaklah melalui cara yang baik juga. Kita tengok sama ada Harakah Daily.net akan menyiarkan kenyataan cerisa atau terus menjadi sebuah portal penyambung fitnah. Kita sedang mengalami fasa ketiga Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula pada 15 April dan dijangka tamat pada 28 April. Tiada siapa yang boleh memberi keyakinan bahawa PKP benar-benar akan tamat pada tarikh berkenaan. Di sana sini, pemimpin dunia mengaku pandemik coronavirus COVID-19 mendatangkan impak yang amat besar kepada ekonomi global. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menyifatkan krisis kesihatan kali ini sebagai terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Tabung Keuangan Antarabangsa IMF turut mengisytiharkan dunia kini memasuki era kegawatan global yang akan membawa kehilangan pekerjaan. Wabak COVID-19 menyebabkan kemelesetan ekonomi ini jauh lebih teruk dari apa yang berlaku pada krisis ekonomi subprime pada tahun 2008. Pakar-pakar berpendapat COVID-19 juga memberi kesan kejutan negatif kepada pasaran buruh. Daripada segi jumlah pekerjaan, Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO meramalkan sebanyak 25 juta pekerja akan kehilangan pekerjaan di seluruh dunia. Menurut laporan Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia atau MIER pula, pertumbuhan dalam keluaran dalam negara kasar KDNK akan menguncup sebanyak 2.61% pada tahun 2020. Amat membimbangkan ialah kenyataan Bank Negara Malaysia yang melaporkan menyebut bahawa pertumbuhan ekonomi dijangka berada sekitar negatif 2.0 hingga positif 0.5%. Dari segi jumlah guna tenaga pula, dianggarkan seramai 951,000 orang akan kehilangan pekerjaan. Memberi kelulusan kepada kedai gunting beroperasi seperti saranan Menteri Bombastik Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Azmin Ali tidak akan membantu ekonomi Malaysia mahupun menghalang pengangguran daripada berlaku. Untuk rekod, perkhidmatan gunting rambut asas dan kedai cermin mata antara 9 sektor ekonomi yang disenaraikan MITI yang mendapat kebenaran beroperasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilanjutkan sehingga 28 April. Malah Facebook Azmin berkenaan kebenaran operasi tersebut juga dibanjiri kecaman. Netizen menyifatkan keputusan MITI itu hanya akan menyebabkan usaha PKP fasa pertama dan kedua sia-sia. Namun di satu pihak lain, mahu agar rakyat dibenarkan kembali bekerja. Justru kini Kerajaan Perikatan Nasional terkial-kial mencari formula ajaib untuk menangani masalah yang bakal dihadapi. Istilah kelaziman yang baharu atau the new normal tidak membawa apa-apa makna kepada rakyat yang kelaparan. Pada saat ini, apa yang disebut 1,000 bakul untuk mengisi perut rakyat yang lapar itu didakwa tidak sampai. Jangan bercakap tentang membangun ketahanan ekonomi, sedangkan keperluan ekonomi yang biasa-biasa pun kita sudah gagal. Adakah kita akan mengikut langkah Brazil dan membenarkan rakyat kembali bekerja kerana demi ekonomi? Pakar perubatan tidak bersetuju. Tetapi anehnya, mana perginya Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad? Tak kasihankah kepada Azmin Ali yang terpaksa bersilat menangkis kecaman rakyat terhadapnya? Harus diingat, tanpa kelicikan Azmin Ali, tuan-tuan semua tidak merasa untuk menjadi menteri atau mengepalai mana-mana JLC. Ini kerana Kerajaan Pakatan Harapan tidak meletakkan ahli parlimen sebagai pengerusi JLC, tetapi diberi kepada yang hak dan ahli. Justru setakat ini, kita tidak nampak siapa dalam kabinet yang menawarkan solusi di luar kelaziman atau luar biasa. Apa yang rakyat dengar hanya perebutan jawatan dalam agensi kerajaan, dan GLC itulah harga yang harus dibayar untuk terus menyokong kerajaan tebuk atap dan pintu belakang. Rakyat memerhati. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.